Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera bapa-bapa, ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi. Sekali lagi selamat datang ke acara forum yang dianjurkan bersama oleh Jabatan Pengajian Melayu Universiti Nasional Singapura dan Taman Warisan Melayu Singapura MHC. Forum ini atau yang dipanggil sebagai Kuliah Bustan atau PLS dalam istilah MHC adalah suatu usaha di mana kita memperkenalkan para sarjana kita untuk membicarakan karya-karya sastra besar di tanah air dan di rantau ini. Untuk hari ini kita berbesar hati dan terasa terhutang budi kerana bersama kita adalah Dr. P.C. Ghani, seorang yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Dan beliau akan membicarakan berkenaan dengan tokoh, negarawan, sastrawan kita yang terkemuka, yang juga seorang sastrawan besar dari Nusantara yang kita kagumi, iaitu Cikgu Harun Aminur Rashid. Kadang-kadang disebut sebagai Ha sahaja. Dan tajuk yang akan dibicarakan oleh Dr. P.C. adalah Harun Aminur Rashid, sastrawan yang nasionalis. Teman-teman budiman, kalau kita maklum bahawa takrif nasionalis itu sendiri adalah sesuatu yang sering diajukan, malahan dipertikaikan. Menurut Edward Said, terdapat dua makna besar dalam nasionalisme itu sendiri. Yang pertama adalah nasionalisme yang disebut beliau sebagai nasionalisme yang bersifat defensif, iaitu nasionalisme yang mahu menegakkan hak mereka, kepentingan mereka, di mana dalam konteks negara terjajah atau masyarakat terjajah, anak-anak ataupun bangsa yang terjajah itu memperjuangkan hak mereka. Ini dibedakan dengan nasionalisme yang disifatkan sebagai nasionalisme triumphalist, iaitu nasionalisme ala-ala ketuanan, di mana yang memperakui hanya kelompok mereka saja memiliki hak, yang lain semua adalah tidak harus diberatkan. Jadi sebenarnya dua pertalian nasionalisme ini harus kita teliti dan kita bedakan dengan cermat supaya tidak kabur dan maknanya tidak disalahgunakan. Lewat-lewat hari ini kita dapati bahawa ada macam gelombang nasionalisme yang berdenyut di berbagai pelosok dunia, yang kita boleh sebut sebagai nasionalisme yang bersifat kekananan, di mana unsur populis, unsur chauvinis, malah unsur rasis terkedepan, dan ia akhirnya menjadi sesuatu yang sangat counterproduktif ataupun sangat negatif kepada perkembangan dan kesihatan sebuah negara bangsa. Kalau kita perhatikan bahawa dalam lembaran kesusastraan, kebudayaan dan keintelektuan Melayu Indonesia, ada berbagai juga jenis-jenis nasionalisme yang wujud. Dari bacaan saya dan mungkin nanti diterangkan dengan lebih teliti oleh Dr. P.C., berkenaan dengan nasionalisme jenis apa yang dianuti oleh Pak Harun Aminur Rashid. Untuk itu, nanti kita bersama Dr. P.C. menerangkan perkara itu, dan sebelum saya mengundang beliau, menjadi adat untuk saya bicarakan sedikit tentang biodata pembicara kita hari ini. Dr. Muhammad P.C. Ghani bin Muhammad Abdul Aziz dilahirkan di pertempatan Melayu Jalan Yunus di Singapura pada tahun, perlukah disebutkan, tahun 67. Maknanya masih muda, tapi saya lebih muda dari beliau. Beliau merupakan seorang pendidik, pengkaji dan penulis, dan bidang kajian meliputi kebudayaan, etnolinguistik, etnosastra dan penilaian dalam pendidikan. Dalam arena persuratan kreatif, beliau berkecimpung dalam penulisan sajak, cerpen dan novel. Sementara dalam penulisan bukan fiksi pula, beliau merupakan penulis biografi, kritikan dan perkembangan sastra tanah air selain buku-buku dan linguistik yang dihasilkan. Penerbitan terkini beliau ialah sebuah buku berjudul Falsafah
Pengkaryaan Melayu Singapura 219, kebetulan terbitan daripada Yayasan Warisan Melayu Singapura, ya, yang merakamkan pemikiran tokoh sastrawan Singapura dan juga lanskap sastra Singapura. Beliau juga merupakan kalangan penggerak utama pendokumentasian, penerbitan dan kegiatan persuratan Singapura. Ya. Izinkan saya untuk memberi contoh. Ini adalah buku yang diterbitkan oleh Yayasan Warisan Melayu Singapura, ya, MHF, dan buku ini juga baru-baru saja mendapat hadiah SLP. Ya. Tahniah Dr. PJ. Kalau kita bicara dengan Dr. PJ ni, beliau adalah seorang yang sangat cermat dalam pembicaraan kebahasaan, ya, persoalan pendidikan, bahasa dan sastra, dan tentu saja dengan persoalan kesusastraan, persuratan tanah air dan bagaimana menggerakkannya. Ya. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama dengan Dr. PJ untuk beliau menyampaikan kuliah ini, dan selepas dari pembicaraan beliau, nanti kita ada sesi soal jawab dan teman-teman boleh mengikuti kuliah ini dan boleh menyampaikan soalan-soalan lewat Facebook. Ya. Siaran kita ini adalah siaran langsung daripada Pusat Warisan Melayu Singapura MHC, dan ianya adalah mengikuti keperluan distance social distancing COVID ini. Jadi kita sebenarnya tidak ada audiens di sini kecuali saya dan Dr. PJ. Ya, Dr. PJ, silakan. Terima kasih Dr. Zahid Ibrahim atas pengenalan tentang diri saya, dan juga yang penting sekali saya rasa saya ucapkan terima kasih kepada beliau selaku wakil daripada Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Nasional Singapura, yang sudi mengundang saya dengan kolaborasi dengan Taman Warisan Melayu Singapura. Alhamdulillah memberi saya peluang untuk berkongsi tentang seorang tokoh yang sangat hebat, yang menjadi, saya rasa, yang meletakkan semacam ukutara yang tinggi sebagai penulis yang sangat-sangat diperlukan khususnya masa kini. Tadi Dr. Azhar telah pun menjelaskan tentang konsep nasionalis, dan di sini kita dapat lihat yang nasionalis ini pada hari ini, kalau saya boleh bincangkan sedikit, ini adalah fokus kepada perbincangan hari ini, konsep nasionalisme yang telah disentuh oleh Dr. Zahid Ibrahim, dan juga ada sedikit kupasan lagi. Kemudian saya juga akan bincangkan tentang profil tokoh itu, Harun Aminur Rashid, dan kita akan lihat beliau dari sudut penulisan, dari sudut aktivisme beliau, dan juga kita akan melihat beliau daripada kacamata masyarakat. Seseorang itu tidak dilabelkan sesuatu atau tidak diberikan sesuatu begitu sahaja. Dia harus ada sesuatu di situ. Dan kita lihat dari segi masyarakat, apakah tanggapan masyarakat terhadap beliau. Dan kemudian kita lihat karya-karyanya juga, bagaimana dalam karyanya juga memancarkan mungkin perkara yang sama. Dan kita rumus apa itu Harun sebagai penulis nasionalis. Dan kemudian kita juga lihat bagaimana dengan keadaan penulisan masa kini. Adakah kita mempunyai tokoh-tokoh yang sama, atau adakah karya-karya yang ada pada hari ini juga berbaur nasionalis? Dan akhir sekali tentulah kita harus membuat satu rumusan. Adakah nasionalis itu boleh dianggap patriot atau sebaliknya? Jadi mengenai dengan nasionalisme ini, agak menarik sekali kerana lazimnya kadang-kadang kita lihat nasionalisme ini sebagai satu konotasi yang agak negatif. Nasionalis itu maknanya orang yang mungkin berjuang, orang yang mungkin tidak sesuai perjuangannya dengan keperluan negara dan sebagainya. Jadi di sini agak jelas kita lihat nasionalis ini adalah sebuah ideologi yang mementingkan kesetiaan kepada bangsa dan negara. Namun demikian terdapat dua jenis nasionalis. Satu yang bersifat gerakan politik, yang memerlukan, yang menginginkan otonomi untuk pergerakan mereka misalnya. Dan satu lagi adalah yang berteraskan budaya, nasionalis budaya, yang mementingkan
mengenalkan semula, menghidupkan semula, memelihara, melestarikan bahasa, budaya dan tradisi mereka. Jadi itu juga adalah definisi nasionalis. Right? Jadi yang kita lihat di sini ialah, nanti kita akan lihat, Harun ini nasionalis yang bagaimana? Adakah yang bersifat politikal atau beliau adalah yang bersifat budaya? Okey, jadi kalau saya boleh sedikit menyentuh tentang latar belakang Harun, kita maklum Harun bin Rashid atau nama sebenarnya lah Harun bin Muhammad Amin, lahirkan pada 1907 di Teluk Kurau, Singapura. Jadi kita lihat tokoh-tokoh besar ni ramai dari Singapura sebenarnya, dan beliau telah bersekolah di beberapa buah sekolah kebetulan pada masa itu, lihat di situ Kampung Gelam, Sekolah Melayu Kalang, Sekolah Gelang, dan beliau merupakan seorang pelajar yang memang bijak, cemerlang, dan beliau dapat tempat pertama semasa dalam peperiksaan Darjah 6 misalnya. Jadi selepas itu pada tahun 1922 lazimnya pelajar-pelajar yang bijak ini akan ditawarkan menjadi guru. Dan kita lihat Harun menjadi guru di sekolah Teluk Kurau pada tahun 1922. Kemudian pada 1924, 2 tahun selepas itu beliau ditawarkan untuk menduduki peperiksaan untuk mengikuti kursus latihan perguruan di SITC, Sultan Idris Training College. SITC ini adalah sebuah institusi unggul pada ketika itu yang melatih para guru-guru cemerlang di situ. Mereka adalah yang masuk ini juga bukanlah orang yang sembarangan. Dan kalau kita lihat profil penuntut-penuntut SITC awal pada masa itu, semuanya adalah yang akhirnya menjadi tokoh dalam pelbagai bidang sampai politik sekalipun. Dan kalau saya boleh namakan beberapa, Cikgu Arif Ahmad dari SITC, dan juga bekas menteri kita dulu, Cik Siddiq Sanif juga daripada SITC, dan juga Suraman Makassar dan sebagainya. Jadi ramai, dan di Malaysia lebih ramai lagi dari SITC. Jadi untuk masuk SITC haruslah cemerlang, haruslah bijak, haruslah berkebolehan, dan tentulah Harun bin Rashid memasuki SITC. Atau dulu dikenali sebenarnya bahasa Melayu adalah Maktab Perguruan Sultan Idris. Okey, jadi kita lihat di situ, di SITC itu sendiri beliau merupakan seorang penuntut terbaik dalam ilmu hisab, sukan dan pidato. Dan beliau lulus dengan cemerlang. Dan sekali lagi setelah lulus dengan cemerlang, beliau dilantik menjadi guru ilmu hisab atau matematik di SITC. Jadi kita lihat tokoh yang kita nak bincang ni adalah seorang intelektual, seorang yang bijak, pandai, bukanlah calang-calang orangnya. Dari segi pergerakan pendidikannya sendiri, beliau adalah seorang yang mempunyai banyak kemampuan dan keupayaan. Kemudian beliau dipindahkan ke Brunei 1939 hingga 1946 untuk dikatakan dinaikkan pangkat dan menjadikan superintendent pelajaran. Ini adalah kerana pada masa itu British agak risau dengan perkembangan yang sedang berlaku, gerakan-gerakan anti-British dan sebagainya. Jadi mereka nak keluarkan Harun dari SITC, diletakkan di Brunei supaya lebih selamat. Kemudian beliau Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia beliau dipenjarakan selama 86 hari kerana dikatakan tali barut Jepun, bekerjasama dengan Jepun. Walaupun tidak ada bukti, beliau didapati tidak bersalah selepas itu. Beliau telah diberhentikan daripada pekerjaannya, daripada pihak kementerian. Jadi beliau tidak dapat meneruskan pekerjaan sebagai guru. Nah, selepas itu beliau terus pulang ke Singapura dan beliau bergerak dalam penerbitan dan sebagainya. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 1986. Jadi apa yang menarik ialah beliau budak yang bijak, profil pekerjaannya juga menarik. Apakah sebenarnya yang menanam benih nasionalis dalam jiwa Harun? Itu penting kita selidiki. Dan saya yakin apa yang ada juga mungkin sama yang berlaku ketika ini pada beberapa penulis tertentu. Kalau kita lihat, beliau dibesarkan oleh datuk dan neneknya yang berketurunan Bugis dan Jawa. Dan neneknya sering membacakan syair dari hikayat kepadanya. Dan kita maklum syair zaman itu terisi dengan berbagai
falsafah-falsafah yang menarik, yang kuat, yang boleh membentuk pemikiran. Dan bayangkan neneknya itu suka membaca syair kepada beliau. Dan di sekolah pula, kurikulum ketika itu menggalakkan pembacaan teks-teks Melayu yang berbentuk hikayat yang tentunya memancarkan kecemerlangan bangsa Melayu ketika itu. Jadi kita lihat daripada syair, daripada di rumah didedahkan dengan syair, di sekolah pula didedahkan dengan hikayat dan sebagainya. Jadi tentulah pemupukan semangat bangsa itu sangat kuat dalam jiwa Harun Aminur Rashid. Dan yang menarik lagi, apabila di SITC, suasana SITC itu sendiri adalah pro-nasionalis, maknanya pro-bangsa Melayu itu sendiri. Mereka benar-benar, sehingga pengetuanya sendiri, iaitu O.T. Dusek, seorang British, beliau sendiri dikatakan pro-Melayu kerana apa? Beliau sendiri menggalakkan pelajar-pelajar di sana dan guru-guru di sana supaya merasa megah terhadap bahasa Melayu. Pada ketika itu, beliau mengatakan penutur bahasa Melayu di Nusantara ini lebih kurang berjuta-juta. Jadi kamu seharusnya melakukan sesuatu untuk bahasa kamu supaya bahasa kamu akan terus berkembang dan maju. Dan bangsa kamu juga akan naik apabila bahasa kamu itu naik. Jadi itu yang dikatakan oleh O.T. Dusek kepada para pelajar SITC ketika itu. Jadi kita lihat di SITC juga selain Harun yang begitu nasionalistik dari segi sifatnya, terdapat juga guru-guru lain seperti Abdul Hadi bin Haji Hassan misalnya, yang menulis Alam Melayu, menulis kitab 2 jilid Alam Melayu ketika itu. Kerana apa? Beliau nak menunjukkan kebesaran, kecemerlangan bangsa Melayu itu sendiri. Jadi kita lihat dari segi benih nasionalisme yang ditanam dalam jiwanya itu sangat jelas. Di mana saja beliau bergerak, di situ akan ada unsur nasionalisme yang akan menanam semangatnya untuk menulis dan memikir tentang bangsanya. Tapi kita mesti faham, yang berbeza nanti kita akan lihat, menarik sekali nasionalismenya. Jadi dari segi profil penulisan, kita dapat lihat yang Harun banyak menulis di majalah-majalah seperti yang disenaraikan di situ, Jasa Saudara Malay Tribune, Warta Melaya, Hiburan dan sebagainya. Jadi banyak majalah beliau menulis, sama ada dari segi penyunting, editor ataupun penulis itu sendiri. Dan beliau menggunakan nama samaran, nama samaran atau kita cakap pen name hari ini, nama pena, Har Gustam Negara Atma Jiwa dan Si Ketiut dalam dunia penulisan. Saya tak tahu kenapa dia pakai ketiut, tentulah menarik. Kita tahu ada Si Kitul dalam sejarah Melayu tentang yang dikatakan menyebabkan Portugis berjaya antara orang-orang itu, Kitul. Jadi Si Ketiut ni mungkin ada kena-mengena dengan Kitul agaknya, kemungkinan. Baik. Tapi bagaimanapun tak kalah, pasal apa, inilah nama samaran yang tentunya positif, suasanya positif. Baik. Terima kasih Dr. Azam. Jadi kita akan lihat di sini nama samaran memanglah umum pada waktu zaman dahulu. Sekarang agak kurang saya rasa kerana ketika itu mereka menulis dengan tujuan mungkin atas sebab-sebab tertentu, nak melindungi diri mereka mungkin, ataupun ketika itu saya diberitahu kurang penulis tetapi mereka perlu menulis. Jadi akibatnya penulis yang sama akan menulis beberapa artikel untuk sebuah majalah itu dengan menggunakan nama-nama samaran yang berbeza. Jadi ini satu cara lagi untuk menyemarakkan lagi dunia penulisan. Okey, baik. Walau apa pun niatnya baik. Baik. Dan kalau kita lihat dari sudut novel karya-karya besar yang dihasilkan beliau, kita lihat ada beberapa di situ juga. Dan novel pertama beliau tu Melo Kuala Lumpur tu pada usia 25 tahun dihasilkan. 25 tahun. Kemudian adalah karya-karya lain yang kita lihat. Dan saya rasa novel Cinta Gadis Rimba juga agak menarik sebenarnya kalau kita baca. Dan tentulah yang paling terkenal Panglima Awang dan juga Simpang Perinang. Ini yang lebih ketara. Jadi dari segi profil penulisan kita dapat lihat di situ yang beliau tu agak rencam dari segi penulisannya. Dan tak dapat dinafikan yang memang Harun ini antara penulis yang sangat prolific, yang sangat kita harus banggakan kerana beliau merupakan satu-satunya penulis, Dr. Azhar kalau tak silap saya, sampai hari ini mungkin, maaf kalau saya silap,
yang mempunyai anugerah sedemikian dari UNESCO. UNESCO mengambil simpan perenang untuk diterjemahkan kepada dalam bahasa Inggeris dan bahasa Urdu. UNESCO pilih. Saya akan jelaskan mengapa nanti. Dan beliau dapat anugerah Certificate of Merit dari Dictionary of International Biography London. Saya tak tahu kalau hari ini masih ada penulis yang dapat anugerah sedemikian. Saya belum lihat. Ya. Tapi alhamdulillah, beliau merupakan antara penulis awal yang mendapat anugerah sedemikian, pengiktirafan. Dan nanti kita akan lihat kenapa pengiktirafan sedemikian walaupun beliau ni dianggap sebagai nasionalis. Ya, nasionalis tetapi mendapat pengiktirafan yang sedemikian. Dan kita lihat beliau telah menghasilkan 10 buah novel daripada 1947 dan 1953, dan 10 buah novel itu adalah konsisten dari segi tema, dari segi falsafah dan juga dari segi semangat novel itu konsisten. Jadi senang untuk kita faham inilah orangnya, inilah jenis penulisannya, jadi mudah untuk dikenal pasti. Ya, jadi itu penting sebagai penulis itu biarlah konsisten, saya rasa. Right? Jadi dari segi aktivisme atau aktivisme, kita lihat yang Harun menduduki dalam beberapa buah pertubuhan dan pergerakan dan sebagainya. Jadi memang lumrah. Ya. Lumrah ketika itu guru adalah penulis, guru adalah aktivis, dan guru duduk di mana-mana tempat. Itu memang lumrah pada ketika itu. Ya. Sampai sekarang pun sebenarnya guru juga kelihatanlah di mana-mana. Mungkin tidak sehebat zaman-zaman dahulu, tapi masih ada guru juga yang bergerak. Jadi kita lihat di kongres, di kumpulan wartawan dan sebagainya. Dan satu yang menarik yang saya lihat ialah beliau bersama dengan sekumpulan wartawan diundang untuk melawat England dan Eropah atas jemputan pihak pejabat tanah jajahan British. Kenapa agaknya mereka diundang? Itu menarik. Adakah kerana dia itu pun ejen British? Itu juga satu persoalan yang boleh difikirkan. Baiklah. Jadi itu satu yang harus kita fikirkan. Dan beliau juga pernah menjadi ahli Partai Nasional Indonesia, sebuah gerakan bawah tanah. Jadi adakah beliau juga double agent? Saya tak tahu. Mungkin. Jadi ini sengaja saya lakarkan di sini untuk kita fikirkan bersama. Dan beliau pernah memulakan akhbar Melayu Raya tetapi ditutup oleh British kerana kes Natra. Kerana kita tahu kes Natra, jadi kes itu Harun begitu kritikal dari segi kritikan beliau dan akhirnya ditutup oleh British. Jadi Harun ini dilihat sebagai agak membahayakan bagi British sebenarnya ketika itu. Baik. Jadi kalau kita lihat, itu tadi saya dah bincangkan sikit tentang latar belakang Harun dan gerakannya dan sebagainya. Kita lihat, ini adalah Oti Dusek. Saya sengaja letak gambar Oti Dusek ini. Kerana selepas ini, saya akan berbincang tentang sifat nasionalis beliau yang ditanggapi oleh masyarakat. Dan masyarakat ini adalah rata-rata daripada masyarakat SITC itu sendiri. Kerana mereka lebih mengenali beliau. Dan ini dilakukan oleh SITC apabila SITC menjadi universiti, menjadi sebuah universiti, sekarang dikenali sebagai Universiti Pendidikan Sultan Idris atau UPSI. Mereka mengumpulkan biografi tokoh-tokoh pelajar mereka dan mereka mendapatkan ramai tokoh-tokoh hebat untuk memperkatakan tentang Harun, dan ini adalah beberapa yang telah saya senaraikan untuk kita mengenali dengan lebih dekat lagi Harun. Pertama, kita lihat ada satu tanggapan yang mengatakan Cikgu Harun ialah seorang pahlawan, hero budiman kerana cita-cita dia nampak jelas, baik di dalam politik, bahasa dan kebudayaan. Itu yang saya katakan tadi. Cita-citanya jelas. Itu sebab jelas. Bila jelas orang faham dia ni adalah apa jenis perjuangan sebenarnya yang beliau cuba paparkan di situ. Beliau seorang sosialis. Sosialis tu zaman itu tentulah sesuatu yang negatif. Yang dianggap mungkin ada unsur komunisme dan sebagainya. Tetapi sosialis yang berpusat kepada kebangsaan Melayu. Saya rasa apa yang dimasukkan tu ialah dari segi sosiologi, beliau tu berpusat kepada bangsanya. Tapi beliau orang itu menggunakan istilah sosialis. Tanpa mengira fahaman politik, dia adalah seorang hero kita. Jadi itu tanggapan tentang Harun. Dia adalah hero. Right? Kemudian kalau kita lihat yang selanjutnya, itu tak silap saya oleh Datuk Tapa dari Malaysia, Datuk Aziz Tapa. Jadi beliau mempunyai keberanian dan semangat kebangsaan yang tinggi dalam membela hidup orang Melayu. Sehingga kan beliau dikatakan line biru
oleh ejen Inggeris di SITC. Jadi line biru ini, saya cuba cari makna line biru, saya tak dapat. Tapi saya dapat di Jabatan Polis British yang mengatakan line biru ini ialah sebagai antara antara aman dan tidak aman suasana. Ya, jadi tugas polis, sebab polis pakai line biru itu untuk memastikan ada perbezaan antara keadaan sedemikian. Jadi mungkin itu tanggapan. Dan beliau juga mencipta sebuah lirik lagu Putera Melayu yang kebetulan menyambut hari jadi Sultan Perak ketika itu. Jadi beliau buat lagu Putera Melayu itu yang dinyanyikan oleh 120 pelajar di depan rumah beliau. Okey, di SITC, rumah tu maknanya DP College. Ya, dia orang panggil rumah lah. Rumah dia. Jadi mereka menyanyi berarak orang ramai di situ kan. Jadi kita lihat bagaimana kuatnya retorik Harun ini sampai berjaya menggerakkan pelajar untuk membuat sedemikian. Dan pemuda-pemuda Melayu ini, beliau hendak mereka mempunyai kesedaran politik dan menuntut hak mereka. Jadi kita maklum hak ketika itu British, di bawah jajahan British, jadi tentulah hak Melayu itu penting untuk dipertahankan, untuk diambil kembali. Dan kita lihat Harun ingin menanam kesedaran politik ketika itu. Kemudian kita juga dapat lihat bagaimana Harun bangunkan bangsa. Beliau berjaya menanam benih kebangsaan kepada murid-muridnya. Peringatan orang Melayu mesti berdiri sendiri. Ini dia mengatakan, orang Melayu mesti berdiri sendiri. Maknanya janganlah mengharap ke orang lain. Ya, kita harus berdiri sendiri. Ya. Kemudian satu lagi ialah beliau ingin menjaga maruah bangsa. Ya. Beliau telah berjaya membuka mata muridnya supaya jangan selalu dihina. Maknanya janganlah kita ni dihina, diperlekehkan, diperkecil-kecilkan, yang kita ini mungkin bangsa yang rendah, yang lemah dan sebagainya. Harun tidak suka. Ya. Harun ingin kita sedar, jangan izinkan kita dihina. Ya. Dan akhir sekali kita lihat bagaimana di SITC ketika itu kita ada pelajar Brunei, Malaysia dan Indonesia. Jadi ramai di situ. Ya. Jadi tentu antaranya Pehin, Datuk Muhammad Jamil mengatakan yang Harun memberi semangat kepada orang Melayu untuk bangun. Ya, jadi maknanya untuk mereka membangunkan diri mereka. Jadi kita lihat Harun ni dia agak progresif. Ya. Dan dari Labuan, Sabah pula, kita dapati mereka seorang tokoh ini mengatakan yang beliau selalu menyuruh orang Melayu sedar, tolong menolong kerana kita masih di bawah jajahan. Jadi maknanya sifat tolong menolong, gotong royong dan sebagainya. Jadi haruslah sentiasa kita sering membantu. Kalau bukan orang Melayu yang tolong orang Melayu, siapa lagi nak tolong orang Melayu? Kan? Itu tanggapan yang beliau cuba kedepankan. Ya. Dan kita akan lihat nanti bila kita bincang karya-karya terkini, unsur tersebut ada wujud. Dan penting kalau unsur itu tidak ditekankan dalam masyarakat. Dan tentang bantu bangsa ini, kita lihat satu yang menarik, ya, apabila pelajar-pelajar UPSI pulang ke kampung masing-masing untuk cuti, Harun akan ingatkan mereka, kamu semua kalau pulang ke kampung, jangan hanya mengilap basikal relik saja. Kerana ketika itu basikal relik ini kira antara basikal yang terbaik digunakan, tetapi mesti mengajar anak-anak bangsa kamu. Jadi Harun ingin setiap guru itu pulang, guru pelatih ketika itu, dan bila pulang, bukanlah untuk cuti sebenarnya, bukanlah untuk rehat, tapi mengajar anak bangsa di kawasan kampung-kampung mereka itu yang tidak terdedah kepada apa yang ada di SITC. Jadi ketika kita lihat, konsep Harun ini ialah apabila segala kelebihan, kebaikan yang ada dalam SITC ini harus dikongsikan di luar. Jadi Harun sudah menyentuh tentang networking. Bagaimana dia menggunakan guru-guru pelatih SITC itu untuk network keluar kepada kawasan-kawasan lain supaya semangat nasionalis itu dapat dikembangkan kepada halayak seluruh Nusantara itu sendiri. Kerana memang pelajar-pelajar datang daripada segenap Nusantara ketika itu. Ya. Jadi bantu bangsa, penting. Okey, jadi saya dah sentuh tadi tentang tanggapan terhadap Harun. Ya. Dan kini kita cuba lihat di dalam karya-karyanya, saya akan sentuh sekilas lalu, bagaimana beliau juga memaparkan
konsep nasionalis yang sangat menarik yang wajar kita takulkan bersama. Kalau kita lihat Melo Kuala Lumpur, ya, ini novel pertama beliau, dikatakan ada unsur-unsur SITC di dalam, iaitu pengalaman beliau semasa menjadi guru dan sebagainya, ada mengajar di situ, ada dimasukkan di dalam. Ya. Kerana Melo Kuala Lumpur ini kalau kita lihat dia tentang erti pengorbanan, ya, pentingnya berkorban. Ya. Kita lihat ada tokoh dia tentang feminisme, yang mana seorang gadis, ya, Nurisa, yang disukai oleh Sulaiman, tetapi rupanya Nurisa telah ditunangkan dengan Hashim. Ini tipikal dari segi teks-teks awal. Memang biasalah, kita lihat macam itu kan. Lalu hero-nya sakit hati, tak sedih, lari ke Jerman. Dan kalau kita lihat, Harun telah mula menggunakan Eropah, lari ke Eropah untuk watak-wataknya dan sebagainya. Tetapi akhirnya tak jadi kahwin juga, dan kita lihat bagaimana Nurisa memperjuangkan hak wanita, dan kita lihat bagaimana Harun cuba menjelaskan tentang bahayanya kahwin paksa dan sebagainya. Jadi beliau cuba mempertahankan, membangunkan wanita untuk sedar, memajukan wanita. Dan kita lihat satu istilah yang digunakan itulah jadilah ibu semenanjung. Jadi kita lihat fokus Harun, nanti kita akan lihat nanti di dalam Panglima Awang juga, fokusnya itu ialah kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada individu, bukan kepada pemimpin sebenarnya. Ini agak menarik. Jadi Harun sebenarnya nak masyarakat yang menjadi pemimpin dan bukan pemimpin itu sendiri. Jadi Nurisa itu dikatakan suruh jadi ibu semenanjung, ya. Iaitu ibu yang maju. Baik, jadi itu tentang Melo Kuala Lumpur. Jadi Melo fokusnya tadi lebih kepada remaja, pembangunan remaja, kesedaran pemupukan tentang nilai-nilai progresif, proaktif sebagai seorang remaja Melayu yang harus membangunkan bangsa mereka, ya, dan menjaga maruah diri mereka. Kemudian kita lihat Harun menulis novel Panglima Awang. Novel Panglima Awang ini sebenarnya boleh dianggap sebagai satu karya yang sangat-sangat universal dari segi nilainya. Ia benar-benar memaparkan keberdayaan bangsa. Dan di dalamnya itu nanti kita lihat ada banyak nilai yang boleh dijadi sebuah kitab rujukan kepada kita untuk menanamkan kesedaran. Tapi sebelum itu, saya ingin berkongsi yang Harun sebenarnya menulis Panglima Awang ini berdasarkan dua artikel yang beliau baca di akhbar mengenai dengan pelayaran yang dilakukan, yang mana ada seorang tokoh di dalam itu dari Melaka, yang tokoh Awang itu yang diambil oleh Magellan untuk mengikut beliau bersama dalam pelayaran tersebut. Dan beliau percaya kemungkinan Awang ini adalah daripada keturunan Hang Tuah ataupun daripada tokoh-tokoh besar, pahlawan-pahlawan besar Melaka ketika itu, kerana beliau juga hebat dari segi itu. Jadi kita lihat ada realism di situ, sejarahnya, historicalnya tentang Panglima Awang ini. Jadi Panglima Awang ini bukanlah dihasilkan sekadar sebuah fiksi yang dirasakan yang difantasikan, tetapi ia merupakan sesuatu yang berteraskan fakta bersejarah itu sendiri dan berdasarkan artikel yang beliau baca di akhbar. Jadi Panglima Awang Melayu pertama mengelilingi dunia kerana apa? Kita maklum yang Magellan memang terbunuh, ya, di Filipina, dan Awang lah yang meneruskan pelayaran tersebut. Jadi kalau itu boleh diterima, bermakna memanglah orang Melayu orang pertama yang mengelilingi dunia. Nak nafikan macam mana kan? Jadi itu cuba kita fikirkan juga. Ya. Baik, jadi saya katakan tadi tentang novel Panglima Awang ini, dia mendedahkan kekuatan jati diri, naluri, nyala rasa semula jadi individu terhadap bangsanya. Di sini kita lihat bagaimana Harun benar-benar menunjukkan rasa bangga dan sayangnya kepada satu bangsa yang beliau ingin terus dipelihara dan dilestarikan. Dan seperti saya katakan tadi, di dalam
Panglima Awang ini ada perspektif sejarah, nilai jati diri, naluri Melayu, kemanusiaan, globalisasi, nasionalisasi, integrasi, feudalisme, romantisme, sosialisme, apa mama semua dekat dalam. Kalau kita baca, sangat menarik. Ya. Kalau saya beri satu contoh, ya, mungkin saya ada kembangkan di teks selanjutnya. Ya. Ya, okay. Kita lihat sekali lagi Harun mengangkat rakyat. Ya, dia gunakan perwira tanah air. Maknanya kesetiaan kepada negara, bukan kepada sultan. Ya, allegiance to the nation, not to the sultan. Itu yang beliau katakan. Ya. Beliau ingin kita memberi kesetiaan kepada negara itu sendiri dan bukanlah kepada individu. Itu yang fokus, bukan kepada raja. Dan satu lagi kalau kita lihat, bagaimana Magellan orang kafir ketika itu. Zaman-zaman awal ke orang kafir ini lagi sensitif. Zaman sekarang sudah lain. Tapi zaman awal, tetapi beliau dalam Panglima Awang, beliau mengangkat Magellan kerana Magellan itu telah membebaskan Awang daripada perhambaan, menjadikan Awang Panglima dan sebagainya. Jadi lihat bagaimana dia menghargai Magellan itu sendiri, ya, yang membantu orang Melayu untuk naik. Ya, jadi orang asing membantu orang Melayu untuk naik dan menjadi besar. Dan yang menarik sekali, tak sia-sia usaha Magellan itu kerana memang orang Melayu itu akhirnya meneruskan perjalanan beliau mengelilingi dunia. Hasrat beliau itu sendiri. Jadi di sini Harun cuba menunjukkan konsep membalas budi rentas bangsa. Jadi kita orang Melayu ni, kita ada nilai, kita selalu ingat orang yang bantu kita. Ya. Orang memberi kita merasa, ya, kita tak akan lupa jasa baik budi. Kerana konsep budi dalam Melayu, kita maklum, ya, budi ini adalah sesuatu yang sangat berharga dan nilai dan orang tak boleh lupa. Sekali budi itu diberi sampai bila-bila juga, budi itu akan kekal yang akan diingati oleh seseorang itu. Jadi di sini Harun cuba meletakkan konsep budi di situ, ya. Dan konsep maruah itu sendiri. Yang menarik sekali, dalam Panglima Awang ini ialah Mariam, iaitu adik kepada Magellan, sampai dia jatuh cinta kepada Awang, kerana sifat Awang yang menunjukkan begitu mulia sekali kepribadian Melayu itu sendiri. Jadi agak menarik. Ya. Tapi walau bagaimanapun dalam semua novel-novel Harun, selalunya dia tidak akan berakhir dengan watak Melayu kahwin dengan bukan Melayu, itu tak jadi. Dia selalu tak jadi kat situ. Itu tentu ada sebabnya kenapa Harun buat demikian. Ya. Dan juga satu lagi ialah penting mendidik bangsa lain tentang nilai-nilai murni. Ya. Jadi kita lihat di sini Harun inklusif. Harun sudah mulakan aspek inklusif kat situ. Yang sekarang kita agak sibuk dengan inclusivity, Harun sudah mulakan sejak awal lagi. Ya. Itu sebab mungkin kita tak baca dulu, jadi kita kurang jelas tentang perkara itu. Ya. Dan satu lagi yang agak menarik ialah tentang bagaimana Harun sudah memperkenalkan multikulturalisme. Silang budaya, pentingnya berbaik-baik dengan bangsa-bangsa lain. Harun sudah kenalkan dalam Simpan Perinang. Dalam Simpan Perinang, kalau kita tahu, ialah sebuah keluarga yang dari Semenanjung berpindah ke Singapura dan mereka menghadapi banyak situasi dan masalah dan bagaimana mereka dibantu bukan hanya oleh orang Melayu tetapi juga oleh bangsa-bangsa lain, Cina, India dan sebagainya. Ya, jadi kita lihat di sini bagaimana Harun memupuk kepentingan kita bekerjasama dengan bangsa lain, saling bantu-membantu, dan saya yakin itulah sebabnya kenapa novel ini dialih bahasa oleh UNESCO kepada bahasa-bahasa lain, kerana tentunya nilainya yang sangat besar dari segi kepentingan silang bangsa. Dan yang penting saya rasa di dalam novel ini Harun cuba menunjukkan kepribadian sebenar bangsa yang penuh toleransi. Ya. Beliau ingin menunjukkan yang orang Melayu ini adalah orang yang banyak toleransinya, sangat tinggi tahap toleransi bangsa Melayu itu sendiri. Dan konsep nasionalisme itu ia merangkumi perbezaan bangsa demi negara. Maknanya nasionalismenya itu bukanlah kepada bangsanya sahaja, tetapi dia juga memasukkan bangsa lain demi kepentingan negara. Jadi ini satu yang saya rasa yang agak menarik tentang konsep nasionalisme Harun Aminur Rashid. Jadi beliau tidak melihat nasionalisme itu sebagai Melayu, tetapi beliau melihat nasionalisme itu sebagai negara sekarang. Dia sudah berbeza sedikit.
dalam Simpang Perenang. Jadi kita lihat beliau berkembang sebenarnya daripada boleh dianggap etnosentrik pada satu waktu itu, kemudian terus berkembang kepada lebih liberal, perkembangan berdasarkan perkembangan novelnya sendiri itu untuk melibatkan kaum-kaum lain di dalam penulisannya, di dalam konsep nasionalis Harun itu sendiri. Right? Jadi kalau saya boleh rumuskan sedikit tentang Harun yang nasionalis ini, saya lihat apa yang beliau lakukan ialah beliau mempromosikan nilai bangsa, beliau memperkuatkan semangat bangsa, memartabatkan bangsa, memajukan bangsa, mematrikan budaya dan tradisi bangsa, melewati zamannya dari segi ideologi dan pemikiran sosiologinya. Jadi inilah Harun, kalau kita lihat konsep nasionalis Harun. Jadi adakah unsur politik di situ? Saya tidak nampak unsur politikal. Yang saya nampak lebih kepada unsur-unsur sosiologis, nilai, kultural, budaya, demi kepentingan bangsa itu yang akan menyumbang kepada negara sebenarnya. Jadi kita harus ingat di sini, apabila kita mementingkan bangsa kita, bukanlah bermakna kita mengenepikan negara. Saya rasa itu penting. Kerana jika bangsa itu maju, negara juga maju. Kalau bangsa itu bermasalah, negara itu juga akan bermasalah. Jadi itu konsep yang mesti jelas apabila kita nak bercakap tentang penulis yang nasionalis atau tidak nasionalis. Nasionalis. Jadi alhamdulillah dengan adanya Harun yang wujud itu, beliau memberikan satu ukotara yang jelas mengenai apa itu nasionalis dan apakah itu yang dianggap mungkin yang akan kita bincang sebentar lagi, iaitu patriot. Itu akan kita bincang nanti. Baik, jadi kita dah bincang tentang Harun. Jadi sekali akan kupas sedikit relevannya Harun itu dalam karya-karya masa kini. Kalau kita lihat, kita ada ini apa yang saya rasa saya lihat dan berdasarkan kajian pemerhatian dan perbincangan dengan Dr. Azhar juga, kita dapati penulis-penulis nasionalis sangat-sangat berkurangan pada waktu ini. Sangat berkurangan. Karyanya lah, karya-karya nasionalis. Jadi yang saya dapat kupas ni adalah penulis-penulis yang mungkin selepas Harun, penulis-penulis yang saya anggap sebagai legend, mereka inilah yang masih menulis secara nasionalis. Jadi kalau kita lihat, yang pertama ialah Muhammad Arif Ahmad, yang terkenal dengan Mail Mokawin Sharifah dan juga Sarah Pengarang Kecil, novel beliau. Beliau adalah penulis protes sebenarnya. Walaupun beliau itu bahasawan, budayawan, orangnya nampak tidak agresif, tapi sebenarnya karya-karya beliau ni agresif. Cuma mungkin kita tak tafsirkan ketika itu. Bila kita lihatnya biasa. Sajaknya semua kalau kita lihat tu sebenarnya agak agresif. Jadi kalau kita lihat, saya gunakan satu contoh novel Sharifah misalnya. Maaf, kalau tadi saya sentuh sedikit tentang Sarah Pengarang Kecil. Sarah Pengarang Kecil ini, Muhammad Arif tulis kerana beliau agak marah dengan British sebenarnya. Zaman itu kerana tidak memberikan peluang untuk orang Melayu meneruskan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Saya ingat dulu laporan Winstead mengatakan orang Melayu darjah 4 cukup. Kerana yang penting pertukangan dan pertanian, dah habis kat situ. Jangan berikan yang lain. Jadi Arif marah. Jadi beliau hasilkan Sarah Pengarang Kecil ini yang mana beliau nak kita keluar negara dan belajar. Bangunkan diri, keluar negara. Dan saya ingat lagi apa yang dikatakan oleh Profesor Liao Yok Fang ketika itu. Beliau mengatakan Sarah Pengarang Kecil inilah yang memberi inspirasi kepada beliau untuk ke Indonesia untuk belajar. Itu yang beliau katakan. Sangat menarik sekali, sangat menarik. Jadi kita lihat kesan Sarah ni agak tinggi. Dan saya diberitahu juga Sarah tak silap saya dia ahli bahasa dalam bahasa Mandarin. Kalau tak silap. Okey, tentang Muhammad Arif Ahmad, Cikgu Arif, Pendeta Arif yang kita hormati. Kita lihat novel Sharifah ini ialah bagaimana beliau nak memecahkan belenggu feudalisme atau pengagungan. Kerana orang Melayu ketika itu sangat mengagung-agungkan orang Arab. Orang Arab dikatakan istimewa. Jadi kalau kita lihat dalam novel Sharifah ada beberapa konsep atau istilah yang digunakan oleh Cikgu Arif.
Beliau mengatakan yang penjajahan yang dilakukan oleh orang Arab terhadap orang Melayu ketika itu ialah penjajahan kulturologi, biologi, minda dan juga ideologi. Bayangkan disenaraikan oleh Cikgu Arif. Penjajahan sedemikian. Dan yang menarik juga Cikgu Arif ada mengatakan yang wanita-wanita di sini, orang Arab biasanya ada 2 isteri, di negara Arab satu, di Singapura satu. Di Singapura ni tujuannya untuk mengelakkan zina. Ini dikatakan dalam novel Sharifah dengan terang, atau kilang bayi. Istilah-istilah yang digunakan itu kalau kita lihat, itu adalah istilah-istilah protes. Sangat kuat istilah protes yang digunakan di situ. Jadi ini saya berikan contoh bagaimana penulis-penulis kita ini mungkin nampak tidak seprotes atau tidak sehebat dari segi protes, tapi karya mereka itu lantang menyuarakan perasaan mereka. Tentu kalau kita lihat satu lagi penulis, Muhammad Latif Muhammad, memang tidak asing lagi sebagai penulis yang kita anggap nasionalistik, sangat kuat dari segi nationalist sentiment. Tak dapat kita nafikan, dan kita lihat penulisan Muhammad Latif ini fokusnya adalah kepada nyah indoktrinasi. Beliau ingin membersihkan pemikiran kita daripada diindoktrinasi dengan satu dasar, satu kepercayaan. Kalau kita lihat sajak-sajak beliau tu sebenarnya adalah sajak-sajak yang futuristik, yang membawa implikasi futuristik. Kalau kita lihat Melayuku Melayumu misalnya, yang sangat terkenal sajak itu, Melayuku Melayumu adalah perbandingan yang Latif buat antara Melayu di Singapura dan juga Melayu di seberang tambak. Yang mana bagi beliau Melayu seberang tambak itu lebih mulia, lebih hebat, lebih baik, berbanding dengan di Singapura. Di Singapura beliau mengatakan sebagai pelaminan patah. Pada waktu itu dihasilkan sajak tersebut. Beliau berkata sedemikian. Jadi tujuan sajak itu tentulah untuk menyedarkan bangsa Melayu di Singapura yang kita seharusnya lebih baik dan lebih hebat. Kita tidak seharusnya membiarkan diri kita menjadi second class berbanding dengan di seberang tambak mungkin. Tapi hari ini kalau kita lihat, kemudian saya sempat bertemu dengan beliau, apabila pergolakan politik yang berlaku dan sebagainya, saya tanya beliau, cikgu, adakah sajak Melayuku Melayumu tu boleh diubah sekarang? Dia bilang, mungkin boleh diterbalikkan. Jadi itu yang menarik. Jadi apa yang dimasukkan di sini, maknanya sajak itu telah berupaya untuk menyedarkan bangsa untuk lebih baik. Dan kini kita lihat bagaimana bangsa Melayu konsisten dari segi pembangunannya di Singapura berbandingkan mungkin di seberang tambak. Jadi itu yang menariknya tentang penulis yang nasionalis, tetapi tujuan mereka itu untuk pembangunan bangsa itu sendiri, yang akan tentunya menyumbang kepada negara. Dan kalau kita lihat sebuah novel Muhammad Latif Muhammad, iaitu Batas Langit, yang telah diterjemahkan kepada bahasa Inggeris yang bertajuk Confrontation. Kalau kita lihat dalam novel ini, beliau benar-benar kecewa dengan bangsanya, kerana banyak sangat masalah sosial yang berlaku. Kebobrokan bangsa itu dikatakan terlalu dahsyat sehingga kan hanya langit saja yang membatasinya. Kalau tak ada langit, agaknya terus terkeluar terus. Dahsyat sekali dia bagi beliau lah, dari segi, dan dari segi kalau kita baca novel itu, dari segi penjelasan beliau memang nampak dahsyat. Berbagai perkara berlaku di situ. Dan akhir sekali, satu statement yang sangat-sangat kontroversial yang penting dalam novel itu ialah apabila Singapura berpisah dengan Malaysia. Apabila Singapura berpisah dengan Malaysia, tokoh Adi dan tokoh Dola, Pak Dola memberitahu Adi adalah budak muda, Pak Dola ni memberitahu beliau, gelaplah masa depan kamu Adi, gelaplah, tak ada harapan lagi. Kerana Singapura keluar dari Malaysia, orang Melayu habis, dah tak ada harapan dah. Itu yang ditulis di situ. Baik, jika kita fikirkan apa yang ditulis ayat terakhir itu, jika kita lihat ini adalah sebuah novel yang sangat kuat dan penulis yang sangat hebat dari segi pancaran pemikiran beliau. Kerana statement yang akhir itu, penyataan itu, hendak kita fikirkan, dia hendakkan kita sebagai berfikir, betul ke statement itu? Adakah orang Melayu gelap masa depan di Singapura setelah berpisah?
Atau adakah orang Melayu lebih baik sekarang? Jadi kalau pembaca yang bijak, tentunya dia akan lihat statement itu sebagai satu yang sangat-sangat baik sekali untuk dijadikan bahan perbincangan. Malah dia boleh menimbulkan lagi semangat nasionalis kepada negara itu sendiri. Kerana kita dapat lihat bagaimana masyarakat Melayu sekarang telah membangun dan berkembang, dan ini adalah sumbangan kerana pembangunan negara yang proaktif. Jadi itulah sebabnya penting apabila kita melihat sesebuah karya, kita mesti memahami intipati karya itu, dan kalau boleh bacalah, fahamilah falsafah penulis itu dahulu sebelum kita membuat rumusan tentang apa yang cuba disampaikan oleh penulis tersebut. Ya. Dan satu lagi ialah seorang lagi, tokoh memang kita semua hormati, Cikgu Surahman Makasan, satu-satunya tokoh yang banyak sekali menulis. Dan kita lihat kalau kita gunakan novel penghulu yang hilang segala-galanya. Itu yang tadi saya cakap tadi tentang konsep tolong-menolong yang cuba dipaparkan oleh Harun Aminur Rashid, kita dapat lihat dalam penghulu. Dan penghulu yang hilang segala-galanya ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dan tajuknya ialah Penghulu yang ini. Jadi kalau kita lihat dalam penghulu yang hilang segala-galanya, ialah apabila orang Melayu dikeluarkan daripada kesekitarannya, mereka akan rasa kehilangan. Mereka sudah tidak ada apa lagi. Dan yang menarik juga di dalam konteks karya ini ialah bagaimana Surahman cuba menunjukkan apa yang berlaku apabila orang Melayu tidak saling tolong-menolong. Apabila orang Melayu berpecah-pecah kepada puak, yang menyokong puak A, puak B, puak C, akibatnya orang Melayu itu sendiri berpecah dan mereka hilang segala-galanya. Dan bagaimana kepimpinan masyarakat, kepimpinan dalam masyarakat itu yang membawa kepada perpecahan kepada bangsa itu sendiri. Jadi ini antitesis kepada apa yang cuba dikatakan oleh Harun tadi. Yang penting kita membantu sesama bangsa kita. Dan tentunya ekologi bangsa itu penting. Sekitaran itu penting sekali. Penting sekali kesekitaran sebuah bangsa itu untuk bangsa itu maju dan membangun. Dan kalau kita lihat sajak-sajak Surahman Makasan, merupakan naratif masyarakat. Beliau cuba menggambarkan keadaan masyarakat. Kalau kita sebuah sajak saya rasa yang tentang potret Melayu Singapura itu diberikan dengan terang dan jelas sekali tentang keadaan masyarakat 70-an Melayu ketika itu, tentang bagaimana keadaan mereka yang lebih mementingkan hiburan, yang tidak memikirkan tentang pendidikan dan sebagainya, dan akibatnya melemahkan bangsa itu sendiri. Jadi kita lihat bagaimana beliau juga cuba menunjukkan. Dan Raffles, antara satu juga ialah sajak Raffles beliau, adalah satu sajak yang satirical, satira, cuba menunjukkan bagaimana Melayu hilang, tanahnya dan sebagainya kerana penjajahan. Tapi bukan kerana penjajahan, tapi lebih kepada kerana kekurangan intelektualisme dalam masyarakat itu sendiri. Jadi kita lihat akhir sekali ialah tentulah tentang legend sajak kita, iaitu Mahsuri Ahsan. Kalau kita lihat, Mahsuri pula berbeza dari segi nasionalisnya. Beliau lebih kepada menyemaikan nilai. Menyemai nilai. Beliau cuba menyemaikan nilai kemanusiaan dalam jiwa-jiwa pembacanya agar mereka jelas dan sedar. Kalau kita lihat, beliau terkenal dengan Bunga Sakura, Rosku Puja, Prajurit. Jadi ketika zaman Jepun itu, apabila beliau menulis itu, dia lebih tegas dari segi perjuangan itu, nampak jelas. Tapi kemudian sudah tidak lagi, kerana perjuangan itu sudah lebih kepada pembangunan manusia dan bukanlah dari segi pergerakan melepaskan diri daripada penjajahan satu bangsa kepada bangsa lain, tetapi lebih kepada penjajahan terhadap nilai manusia itu sendiri. Jadi itu adalah Mahsuri, bagaimana beliau berjuang. Jadi kalau saya boleh rumuskan erti penulis nasionalis ini. Jadi sebelum itu saya nak kita fikirkan. Adakah penulis seperti Latif, Arif, Surahman, Mahsuri ini, adakah mereka itu nasionalis politikal? Tentu sekali tidak. Ini semua adalah nasionalis budaya. Kerana mereka ingin bangsa mereka maju, bergerak, membangun, budaya dipelihara dan sebagainya. Kerana tujuan mereka itu adalah supaya bangsa itu akan terus makmur. Jadi itu tujuannya. Dan saya rasa, ini hanya tanggapan saya, kerana mereka khawatir
Kerana mungkin mereka merasakan, mereka khawatir kalau tidak dilakukan sesuatu, bangsa itu akan semakin hilang. Kerana kita sebagai kumpulan kecil. Kan? Jadi mereka rasa mereka akan diserap dengan globalisasi dan sebagainya. Dan tentu mereka akan hilang, bangsa itu akan hilang. Ya. Jadi ini satu usaha oleh penulis-penulis yang saya labelkan sebagai nasionalis budaya ini untuk mereka membantu membangunkan bangsa itu supaya ia dapat dilestarikan. Ya. Jadi persoalannya di sini ialah, jadi kalau saya balik kepada sini, apa yang saya dapat rumuskan tentang penulis hari ini ialah penulis nasionalis ini bukanlah bermakna mereka itu anti pemerintah, ya, atau melawan dasar negara, atau memburuk-burukkan bangsa, ya, kerana ada yang dilabel sebagai penulis pesimis. Ya, saya tak faham kenapa pesimis. Takkanlah kita berkata yang benar kita jadi pesimis, kan? Tapi kalau tak diberitahu, maka mana orang nak tahu? Nanti cakap tak cakap pula, kan? Jadi ini semua masalah juga. Dah cakap pula pesimis. Jadi ini saya rasa penting kita fikirkan, ya. Tetapi mereka sebenarnya adalah pejuang yang cuba membela, membangunkan, membantu bangsa mereka untuk menghidupkan kembali zaman kegemilangan. Kalau kita lihat sajak-sajak Muhammad Latif, beliau hidupkan banyak sekali kosakata-kosakata lama yang arkaik. Kerana apa? Beliau rasa zaman itulah zaman kegemilangan bangsa itu. Ya. Mengembalikan maruah yang hilang, ya, menebus hak yang tergadai dan memelihara tradisi dan warisan bangsa. Jadi itu adalah apa yang saya dapat rumuskan, mengenai penulis nasionalis hari ini. Dan akhir sekali, itulah saya nak kita fikirkan bersama, mungkin boleh dibincangkan. Ya. Adakah penulis nasionalis ini dianggap sebagai patriot? Boleh tak kita samakan mereka dengan patriot? Ya. Jadi itu sajalah yang dapat saya sampaikan hari ini. Ya. Apa yang saya bincangkan ini adalah tujuan untuk perbincangan intelektual, untuk kita sama-sama memikirkan bagaimana kita boleh membangunkan lagi prasarana penulisan dan juga penulis kita di Singapura. Jadi itu sebab saya fokus kepada beberapa yang mungkin agak kontroversial dari segi perbincangannya, tetapi tujuannya adalah jelas untuk kita belajar daripada apa yang kita dapat kita tanggapi bersama demi pembangunan dunia persuratan tanah air kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Dr. Piche, ya, dengan pemaparan kuliah yang padat tadi, ya, dengan banyak sentuhan, lekuk-lekuk yang dibicarakan, tanggapan-tanggapan yang sudah diperhatikan, dan juga saya rasa seruan di mana ada yang benda yang agak lopong belum terisi, ya, terpanggil untuk kita melakukan bersama. Ya. Kalau kita perhatikan, ya, teman-teman, Dr. Piche, ya, sebenarnya kalau dalam dunia kesejahteraan, ya, kita belum adalah orang yang sebenarnya duduk mengkaji Pak Harun, ya, secara tuntas. Ya. Contoh kalau misalnya kita kata Pramudian Antatur, kita adalah satu sarjana, ya, yang memang duduk PhD-nya memang kaji, ya, sepertinya Koh Yong Hun, Razi Bahari, gitu-gitulah, ya. Tapi kalau Pak Harun saya rasa kita belum ketemukan, ya. Walaupun kita ada buku oleh Abdullah Hussein, ya, ini sebagai sebenarnya pengantar, ya, Harun Amir Rashid, Pembangkit Semangat Kebangsaan. Ini kita guna dalam pengajian Melayu lah, bacaan asas kita, ya. Dalam ini dia terkumpul, ya, oleh Dewan Bahasa. Ya. Tentu kita ada makalah daripada Profesor Muhammad Haji Saleh, ya, Profesor Virginia Matheson Hooker sebenarnya, ya, dan lain-lain, ya, beberapa. Dan di Singapura ada seorang penulis kita juga, Pak Harun Gani, ya. Gani Hamid, maaf, Gani Hamid, ya, yang sebenarnya anak didik pada Pak Harun, ya. Dan yang dikatakan oleh Cikgu Latif seorang anak didik yang sangat setia, ya, yang menulis, yang mengumpulkan, ya. Kemudian dia ada satu biografi ringkas, ya, berkenaan dengan saya rasa terbitan asas kalau tak silap saya, ya. Dan itu adalah
antara yang kita boleh lihatlah dalam survei. Sedangkan Pak Harun ini karyanya luar biasa banyak. Banyak sekali ya. Cerpennya saja dah berapa puluhan. Puisinya banyak sekali. Ya, antara puisi yang terawal adalah 1933, Sariku, diterbitkan dalam Pujangga Baru. Ya, itu ya, tak ramai penulis Singapura dari Semenanjung dan Singapura yang boleh masuk dalam Pujangga Baru. Kita tahu Pujangga Baru adalah sebuah jurnal ya yang sangat elit yang menjadi titik tolak dalam kesusastraan Indonesia moden yang disunting oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Ya. Jadi Pak Harun ini adalah orang yang menulis dalam akhbar, esei, ya, kemudian novel-novel sejarah, novel-novel kemasyarakatan. Ya, saya teringat dengan novel tentang joget moden, ya, di mana memperlihatkan bagaimana beliau ya, tampil untuk menenangkan kegusaran ya, rakyat umum waktu itu dengan satu genre baru iaitu joget moden. Ya. Ya, tentu boleh dikritik sebagai praktis sosial, tetapi sebagai satu genre tarian, beliau kata tak perlu takut, dia kata. Benda-benda macam ini akan datang dan berlalu, dia kata. Dan tetap tarian tradisional akan kekal. Artinya secara sosiologis dia tidak takut, dia kata. Kalau benda tu bagus, dia akan bertahan. Ya, dan kita tahu joget tak berkekalan, ya. Begitu je dengan pop, ye, nampak tak ya? Semua datang dan pergi, tetapi genre tradisional ya, bertahan dan berdiri. Ya. Perlu tentu dikembangkan. Ya. Jadi dalam kesempatan ini saya sedikit, ya, tadi Dr. Piche dah banyak ya, nak tunjukkan bagaimana Pak Harun ini juga seorang yang punya pendirian yang tegas terhadap apa dipanggil bukan saja penjajahan tetapi feudalisme Melayu. Ini membezakan beliau dari seorang penulis, beberapa penulis yang boleh dipanggil feudal romanticism. Ya, meromantikkan feudalisme itu. Tapi beliau tidak. Ya. Cuba kalau izinkan saya baca sedikit di sini. Menyebabkan ada suara yang datangnya dari sekumpulan bangsa Melayu, sendiri mengatakan lain ialah dari kaum feudalis dan kapitalis. Jadi dia mengkritik dua kelompok. Semua orang tahu feudalis dan kapitalis itu ialah masa ini menjadi pengampu dan kaki tangan penjajah. Dan merekalah yang menjualkan dan menjadikan alam ini berpecah-pecah dari satu asalnya itu. Maka tidak hairan kalau soal lain atau tidak satu itu mereka besar-besarkan dan menjadikan cogan memporak-perandakan Melayu di alam Melayu ini supaya mereka dapat terus mengadakan puak atau kaum atau bangsa yang memandang ia berdaulat dan berpengaruh atau menjadi pelindung. Tetapi kalau disiasat feudalis itulah pengkhianat bangsa dan menggunakan rakyat jelata untuk perkakas mereka kerana mencapai cita-cita mereka. Aduh, saya tak sambut lagi nak sambung ini. Keras sekali kritikan beliau terhadap kelompok bukan saja penjajah tetapi juga kelompok feudalis dan kapitalis. Makanya ada sisi sosialis di sini, ya kan? Sosialis bukan sosialis komunis ya, tapi sosialis yang merakyat, berpihak kepada rakyat. Ya. Jadi Harun ini memang kita tahu ya juga orang yang bukan saja aktivis kebudayaan, bahasa juga pada ujung-ujung kehidupan beliau, karier beliau sebelum kita merdeka, ya belum Singapura berpisah, dia masuk dalam Parti Rakyat. Ya, dan Parti Rakyat itu adalah parti multikultural. Ya, yang ada di Ahmad Bustamam, ya, parti-parti yang mengangkat apa? Semua disegandingkan dalam Semenanjung dan Singapura ini sama untuk menjadi Malayan gitu. Ya, jadi sangat inklusif sebenarnya. Yang itu yang tak disuka, yang tidak diminati oleh kelompok-kelompok yang dominan waktu itu yang masih mau mengklasifikasikan berdasarkan etnik tertentu. Ya. Jadi dalam lain perkataan kita dapat lihat ya beliau ya mendahului ya yang hari ini baru kita nak cakap inclusivism lah, plurality lah. Walau ya Pak Harun dah lama. Ya. Dan tadi Dr. Piche ada sebut beliau telah dikirim ya dihantar ke Brunei. Itu adalah sebenarnya sesuatu yang menyedihkan bagi beliau. Ya, dalam catatan beliau kata sesampai di Brunei tak ada orang pun sambut
ya, balik pun tak ada orang sambut, ya, pergi ke dari Singapura pun ke sana pun tidak disambut. Ya, artinya ini superintendent ni bukan main-main, ya. Pangkatnya besar. Kenapa dibawa ke sana? Kerana British mencurigai beliau, ya. Baik. Sekarang saya sedikit nak tanyalah sebagai Dr. Piche sebagai seorang, ya, pendidik, ya. Agaknya dalam pengalaman Dr. Piche selama bersekolah di Singapura sampai sekarang, ya, bagaimana Pak Harun diserap, diperkenalkan dalam sistem pendidikan kita berbanding zaman inilah, zaman Dr. Piche dengan yang sekarang ini? Mungkin seimbas selalu gitu, ya. Adakah adik-adik kita, anak-anak kita di sekolah diperkenalkan dengan tokoh seperti ini? Seingat saya tidaklah. Tak ada, ya? Tidak. Ya. Ya. Kalau zaman Dr. Piche bagaimana diperkenalkan pertama kali pada Pak Harun? Zaman kami bersekolah dulu, saya ingat Ya. kita ada teks bacaan tambahan. Ya. Jadi kalau tak silap saya di sekolah menengah tu, kita di dalam senarai buku untuk dibeli, buku teks tu ada teks tambahan membaca. Ya. Ya, termasuklah main makawin dan sebagainya. Ya. Jadi situ kita diperkenalkan. Ya, benar. Dan guru-guru pada waktu itu kalau saya ingat, mereka suka berkongsi tentang kisah-kisah lama dan sebagainya. Ya. Dan itu diperkenalkan. Jadi perkenalan kepada tokoh-tokoh seperti Pak Harun dan sebagainya itu adalah secara tidak langsung. Ya. Tapi diperkenalkan. Ya, okey. Mungkin kerana guru-guru ketika itu mereka lebih terdedah kepada teks sastra sedemikian. Cuma hari ini berbezalah, ya. Mungkin berbeza. Ya. Mungkin dia lebih disesuaikan kepada keadaan hari ini. Ya, dengan kurikulum yang Kurikulum, dihaskan. ya, Ustaz, dihaskan. jadi kurang lebih kita sama jugalah. Zaman waktu saya pun ada buku tambahan. Saya ingat Main Mau Kahwin dan Segelas Air Tawar. Ya kan? Jadi kita kita seangkatan, ya. Kita belajar kurang lebih tak ada kurikulumnya, ya, tapi ada bacaan tambahan dalam betul, kelas. betul. Saya rasa itu lebih ini, ya. Kita lebih ingat, ya. Kita lebih ingat daripada sekadar, ya, segala yang diajar mesti peperiksaan gitu-gitulah. Okeylah, saya tak mau ke situ, ya, tapi juga kalau kita perhatikan Dr. Piche, daripada pembacaan Dr. Piche, kenapa penulis seperti Pak Harun ini dimensi Islamnya tidak begitu nampak, ya, berbanding dengan penulis-penulis hari ini? Bukanlah kita kata dia tu, ya, tidak Islam, maksudnya identiti Islam itu tidak pernah menjadi masalah. Ya, kalau hari ini kita lihat penulis agak cenderung untuk menampilkan Islaminya itu. Mengapa agaknya rasanya? Saya rasa ini satu soalan yang sangat baik. Kenapa? Ini sangat menarik, ya. Kenapa yang dilakukan oleh Harun itu adalah Islam? It's a way of life, kan? Yang membawa kepada kebaikan, pembangunan manusia dan sebagainya itu, yang tanpa mengira bangsa, agama dan sebagainya itu adalah Islam, kan? Jadi saya rasa ketika itu fokus mereka lebih kepada apa yang mereka lakukan itu bukanlah dari segi agama lagi. Bagi mereka Politik agama itu tidak lagi, ada. Ya, politik Agama identity itu adalah manusia itu sendiri dan mereka hanya melakarkan apa yang perlu untuk merealisasikan keperluan. Hari ini kerana agama telah dipolitikkan. Jadi orang mungkin lebih suka untuk memasukkan unsur-unsur agama di dalam teks. Bukan saja dipolitikkan, malah dipasarkan. Mungkin. Jadi di situlah mungkin tak tahu, mungkin kerana atas kesedaran revival of Islam dan sebagainya itu pada kurun pada milenium yang baru tu mungkin mula berkembang sedemikian. Jadi kita dapat lihat bahawa keagamaan itu dari nilai, kan? Pandangan dunia, visi, ya kan? Nilai bukan daripada sekadar luaran itu, identiti. Dan kalau kita lihat Pak Harun pakai songkok. Tapi songkok itu sebenarnya bukanlah agama. Kan songkok ketika itu adalah satu image orang Melayu, kan, ketika itu, kan. Jadi jangan pula kita salah tafsirkan itu adalah agama pada ketika itu juga. Benar. Jadi saya rasa yang penting di sini ialah penulis yang menulis atas dasar kebenaran kemanusiaan. Itu sudah dalam lingkungan agama itu sendiri. Keuniversalan agama itulah sendiri. Kerana kalau terlalu preskriptif, agama cakap A, B, C dan D, itu saya rasa lebih susah diterima daripada sesuatu yang lebih deskriptif, yang menunjukkan bagaimana ia boleh dilakukan. Malahan kalau kita lihat zaman itu, penulis yang tidak kurang, zaman dengan beliau juga adalah
Ahmad Lutfi, Ahmad Lutfi dari Kalam Press itu, dia pun memang agak Islami sedikit berbanding dengan penulis lain. Itu pun identiti Islamnya pun bukan jenis menunjuk-nunjuk, Betul. ya kan? Walhal punya jadi agak menarik ya kita lihat satu perjalanan kecenderungan orientasi. Ya, dan kalau saya ingat Ahmad Lutfi juga ada karya-karya yang agak Ya, yang sensasi. yang menggiurkan ya, yang Ah, menggiurkan ya, ya. Itu pun bagaimana kalau kita nak katakan itu ya, dia seorang penulis yang lebih Islami dari yang lain ya. Ya, Baik. Kalau kita perhatikan tadi Dr. Piche ada sebut berkenaan dengan penulis-penulis yang dipaparkan tadi yang mempunyai semangat seperti Pak Harun ya. Kalau pandangan Dr. Piche bagaimana dengan penulis-penulis di Semenanjung? Siapa yang agaknya Dr. Piche rasa yang agak dekat-dekat dengan Pak Harun? Sebab Pak Harun agak dekat dengan teman-teman di Malaysia. Kita tahu bahawa Pak Harun juga telah memberi perpustakaan beliau, menyumbangkan perpustakaan beliau kepada Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. betul. Ya, jadi bagaimana kalau dulu Dr. Piche belajar di UM, pasti tahu tentang adakah ada keterikatan yang kuat dengan Semenanjung? Kalau saya lihat, saya rasa Shahnun. Hanun ya. Shahnun. Oh ya. Saya rasa Shahnun agak jelas dari segi penulisannya. Kerana Shahnun menulis itu untuk rakyat. Ya. Ya, kerana beliau selalu balik ke Banggul Dedap, tempat tinggal ibunya, dan ibunya selalu menceritakan kisah rakyat kepada beliau, dan beliau akan membuat sebuah novel. Dan novel-novel yang beliau hasilkan itu semua boleh dinikmati oleh sesiapa saja yang membacanya. Dan di dalamnya ada banyak message. Dan di dalamnya juga ada tentang perjuangan bangsa, perjuangan negara juga ada di dalam situ. Cuma ditunjulkan dalam naratif yang agak berbeza dari sesuatu yang mungkin tidak langsung. Ya. Dan okeylah kalau kita lihat Shahnun dari segi betapa kalau yang terakhir yang Sheet itu misalnya yang novel Sheet itu yang benar-benar menunjukkan kejelikan beliau terhadap Itu marah lah. itu marah betul kepimpinan dan sebagainya. Kita lihat bagaimana beliau ada. Cuma beliau itu mungkin lebih tegas lah dari segi itu. Tapi novel-novel awal beliau dia seperti Shahnun juga. Seperti Harun yang lebih memusatkan kepada keharmonian dan sebagainya. Jadi saya rasa itu. Pak Harun menulis banyak pengembaraan, buku-buku pengembaraan, ya. Dan kalau kita perhatikan, salah satu yang beliau tulis itu berkenaan dengan lawatan beliau ke Kelantan, menelusuri perjalanan Abdullah. Ya. Nampaknya dia kata sama ada apa yang Abdullah bicara ni betul atau tidak. Ya. Sebenarnya kita tak tahu sama ada dia bersetuju dengan Abdullah atau tidak. Itu sangat menarik untuk diolah balik. Ya. Dan kalau kita perhatikan juga waktu beliau di sana, datanglah berita yang tidak menggembirakan pada 8 hari bulan Ogos tahun 1963. 65 di mana Singapura berpisah dari Malaysia. Jadi itu adalah 63 masuk Malaysia. 63 masuk Malaysia, 65 waktu beliau di Kota Baru bergegas pulang dan beliau mencatatkan hari yang sangat gelap dan menyedihkan bagi beliau. Baik, ini kita dah sebelum nanti saya masuk lagi banyak soalan. Ada soalan daripada saudara siapa ini? Saudara Jamal mengatakan, apakah konteks masyarakat Melayu dan juga masyarakat Singapura Melaya pada masa itu yang menyebabkan Harun berkarya dengan nada nasionalis? Adakah karya-karya beliau merupakan reaksi kepada kenyataan pada masa itu dan adakah karya-karya beliau berkesan dalam melawan kenyataan itu? Silakan Dr. Piche. Sebenarnya konteks penulisan beliau pada ketika itu ialah kerana penjajahan. Kerana Melaya di bawah British kan, dia dijajah. Jadi apabila dijajah, timbul rasa kebangsaan untuk keluar daripada belenggu penjajahan. Jadi karya-karya beliau itu adalah boleh dianggap sebagai ada dua aspek. Satu ialah untuk menyedarkan dan satu ialah untuk melawan penjajahan.
dan beliau tidak melawan secara politikal ataupun secara agresif, tetapi beliau melawan dengan memupuk kekuatan bangsa itu sendiri supaya dia dapat kekal sebagai sebuah bangsa dan tidak hilang akibat penjajahan. Kerana yang kita khawatirkan ialah penjajahan bukan lagi penjajahan fizikal tetapi penjajahan mental itu sendiri. Jadi itu saya rasa yang cuba ditangkisi oleh Harun supaya mental, hati, budi kita itu kekal dan tidak dijajah dan hilang kerana penjajahan. Ya, konteks itu ya. Konteks. Dan kalau kita perhatikan bukan saya rasa tadi bukan saja penjajahan, saya rasa adalah dominasi kebangsawanan feudal itu. Ya, dua aspek. Sebab kita tahu bahawa intelijensia Melayu tidak boleh naik mobiliti sosial, ya, memegang jawatan tinggi antara sebab itu adalah khas untuk mereka yang dari darah ningrat, ya. Dan orang seperti beliau termasuk Zakbah, ya, itu orang-orang bukan daripada darah ningrat. Yang paling itu boleh jadi DO, ya, boleh jadi gitu-gitulah, ya. Baik, ada satu soalan daripada saudara Zinurin, bolehkah seorang itu dianggap seorang penulis nasionalis walaupun tidak menaruh perasaan setia atau bakti kepada negara tetapi ingin melihat pembangunan pemikiran kritis di masyarakatnya? Sambung lagi. Atau takrifan nasionalisme itu memerlukan semangat yang mendalam. Ya, mungkin bagi sekelompok masyarakat akan menganggap semangat ini sebagai romantis. Saya baca ni agak, ya, ni mereka tulis terus daripada ini ya, Facebook ya. Jadi soalan ni saya rasa agak tergantung-gantung juga ya. Dr. Picik faham ke itu? Ya. Jadi lebih kepada, saya rasa lebih kepada konsep penulis nasionalis itu sendirilah kan. Jadi apa yang saya lihat, bagi seorang penulis nasionalis, dia haruslah nasionalis dari segi falsafahnya sendiri. Maknanya dia pegang kepada falsafah itu dan dia menghasilkan karya sedemikian. Kalau dia hanya menghasilkan karya dan dianggap nasionalis tetapi dia bukan seorang nasionalis, saya tidak rasa yang dia mampu untuk menghasilkan karya sedemikian. Ya. Kerana penulisan itu tidak boleh dipaksa. Ya. Dan Tak dia, organik ya. Tidak. Dia harus datang secara semula jadi dan dari situlah dia akan lahir dan menyentuh pembaca dari segi itu. Jadi itu yang setakat kajian yang pembacaan yang saya lihat, memang jelas sekali kalau kita paksa orang yang bukan nasionalis menulis karya nasionalis, dia tidak akan menjadi karya itu. Ya. Dan saya rasa kalau saudara Zinurin tanyakan itu juga baik diberikan contoh ya. Siapa yang mau angkat tapi tak pada negara ini agak sukar ya. Kita mesti beri contoh dulu. Jadi agaknya baru boleh dijawab dengan tuntas ya. Baik, kemudian ada dari Wan Huzairi. Terima kasih Dr. Pichi atas pembentangan yang begitu menarik. Soalan saya berkaitan dengan penulis nasionalis. Bagaimana dengan penulis nasionalis kanan juga nasionalis kiri? Ya, kan nasionalis ada kanan kiri kan. Contoh Ahmad Bustaman, dia pun nasionalis tapi kiri. Ya, macam saya rasa Pak Harun ni apa? Kiri atau kanan? Jelas kan? Ya, kerana kedua itu juga dikarya sebagai nasionalis. Adakah kedua ini bisa dipanggil sebagai patriot? Itu balik pada patriot Saya rasa kalau konsep kanan kiri itu zaman itu kiri kanan tu dianggap sebagai sama ada anti pemerintah atau tidak anti lah kan. Dan mungkin hari ini juga, right? Jadi bermakna penulis nasionalis yang telah pun kita bincangkan ini ada dua kan. Sama ada untuk tujuan otonomi iaitu nasionalis politikal atau untuk tujuan budaya dan bangsa sendiri iaitu nasionalis budaya. Jadi di situ kita boleh pecahkan pembahagiannya. Jadi kalau yang kiri itu tentulah mereka lebih kepada politikal, otonomi dan sebagainya kan. Yang kanan itu tentunya yang bersifat budaya dan bahasa. Tapi saya kurang selesa dengan kiri kanan. Kerana nasionalis itu yang bersifat nasionalis untuk budaya dan bangsa, dia tak ada kiri, tak ada kanan. Dia adalah satu entiti yang mutlak. Itu sendiri. Jadi di situ timbul konsep nasionalis budaya yang berbeza daripada nasionalis politikal yang boleh ada kiri dan kanan. Makanya tadi saya tawarkan dengan tanggapan Edward Said. Jenisan itu sama ada yang
Bukan kiri atau kanan, tapi jenesan sama ada nasionalis itu yang bersifat defensif atau triumphalist. Kalau defensif menegakkan hak, mungkin saja dia boleh kiri, boleh kanan. Ya. Tapi kalau triumphalist, ya kan, triumphalist itu dia agak taksub ya, pada dia saja yang berhak. Ya. Itu boleh jadi masalah juga. Betul. Ya kan? Betul. Jadi saya rasa bukan kiri atau kanannya. Ya. Ya, tidak. Dan ini agak-agak ya, kadang-kadang ya, contoh begini ya. Kalau seorang tu kata tidak Melayu hilang di dunia sebagai contoh. Pada zaman beliau, zaman Pak Harun, itu kita faham konteks kolonial. Yes. Ya. Lain, ya, itu untuk mengafirmasi bahawa bangsa itu tidak boleh dijajah dan dinyahkan. Tapi kalau hari ini orang bercakap tidak Melayu hilang di dunia dengan semangat chauvinisme, itu jadi lain. Sudah lain. Sudah lain ya kan? Sudah lain ya. Jadi kita harus tahu konteks di mana ianya diujarkan. Saya rasa itu sangat-sangat penting. Dan kalau kita baca karya-karya beliau seperti Panglima Awang ni yang tadi, yang satu bacaan yang baik. Dan sebenarnya ada satu lagi Dr. PC kalau kita perasan. Anak Panglima Awang, ya, sequel daripada situ, ya, menurut bacaan review saya pernah belik-belik saja, tapi reviewnya kata sebenarnya itu lebih baik, lebih bagus daripada Panglima Awang. Panglima Awang memang dah baik, itu lagi baik lagi katanya. Ya. Dan Panglima Awang ini adalah karya apa? Karya apa ya? Mau mengangkat ya, semangat ya, dan apa? Kemudian dia baca research sama ada betul atau tidak gitu kan, namanya Enrique. Enrique itu kan, dan Enrique itu kita tahu adalah anak jajahan daripada rantau ini. Entahkan dia dari Borneo, entahkan dia dari Semenanjung, entahkan dia dari Jawa, kita tidak pasti. Tapi pasti dia orang Nusantara. Diberi nama Enrique. Tetapi dalam pengkaryaan Pak Harun, dia sebut nama tu Awang. Ya, Panglima Awang. Ya, jadi sebab Awang itu adalah nama common ya, nama di rantau ini ya. Jadi itu agak menarik untuk kita perhatikan ya. Ya, sekarang daripada saudari Izalina, sejauh manakah pemikiran dan karya-karya Harun dipengaruhi dan dibentuk oleh pemikiran antarabangsa atau golongan penjajah selain Dusek dan pensyarah-pensyarah SITC? Agaknya selain daripada itu, apa agaknya? Saya rasa kerana beliau banyak terdedah dengan arena antarabangsa, beliau beliau telah ke Eropah dan sebagainya. Dan sebagai seorang intelektual yang banyak terdedah kepada bahan bacaan, sama ada dalam dan luar negara, tentulah beliau terpengaruh dari segi ideologi dan sebagainya. Dan kalau kita lihat ideologi, mungkin ini saya lihat, ideologi yang beliau kemukakan, dia agak progresif. Right? Dan mungkin telah pun dilakukan di Eropah dan sebagainya. Dan beliau mau masuk ke sini kerana beliau lihat itu sebagai satu yang relevan, yang akan berlaku dan tetap dan perlu disemaikan pada ketika itu. Dan juga kerana mungkin beliau juga percaya penjajahan akan berakhir. Ya, dan selepas penjajahan bagaimana? Right? Jadi mungkin cara untuk kehadapan itu ialah untuk menganuti perkara-perkara yang positif dan proaktif. Daripada luar yang boleh membangunkan bangsa itu sendiri. Jadi saya yakin itu adalah dari segi kesekitaran yang mempengaruhi penulisan beliau. Mungkin kalau boleh saya tambah Dr. Piche, salah satunya saya rasa pasti hubungan beliau dengan Indonesia. Ya kan? Jadi karya-karya Indonesia yang masuk ya, yang sudah diterjemah daripada bahasa-bahasa Eropah ke bahasa Indonesia itu menjadi salah satu daripada bahan bacaannya. Menarik juga kalau kita dapat perpustakaan Pak Harun secara utuh dan lihat apa buku-buku yang dibaca. Ya, itu boleh membuat pemetaan. Ya. Dan kalau ada bagaimana Pak Harun berinteraksi dengan yang sedikit sezaman dengan beliau seperti siapa? Seperti Pak Sako, seperti Harun Ahmad Bustaman, ya kan? Jadi yang kiri-kiri sedikit itu kan? Ya, jadi kalau kita perhatikan bagaimana hubungan itu. Ini yang pieces yang belum apa ya? Belum disatukan. Kita belum satukan. Ini agak berterabur. Sebab itu saya kata tadi belum ada kajian utuh tentang betul buku sekali. ini. Kita harus memetakan ya. Sebenarnya saya rasa yang pentinglah tokoh-tokoh seperti ini terus dikaji ya. Terutama sekali kalau beliau masih hidup pun. Kaji. Pasti. Kerana
selagi mereka ada, selagi itu kita dapat cungkil. Kerana pengalaman apabila kita membuat projek yang Masuri SN misalnya, Ya, biografi itu sendiri ya. Benar. Nasib baik kita ada keluarganya dan sebagainya Ya, itu untuk ya. kita minta, tapi itu pun tidak sehebat kalau ada tokoh itu sendiri ya. Jadi ini kebetulan untuk perbincangan ini saya haraplah mungkin pihak-pihak tertentu dapatlah memulakan projek untuk membuat biografi mereka yang masih hidup yang memang boleh dianggap sebagai legend supaya dengan adanya apa itu pendokumentasian yang betul-betul langsung daripada mulut mereka itu sendiri, kita tidaklah dalam keadaan sekarang terpaksa membincangkan sebuah tokoh berdasarkan andaian-andaian. Nah, ya. Ya. Dan kita hanya terjun pada teks malahan. Ya. Ya, kita belum lagi melihat contoh dokumen, surat, pertalian dia dengan para penulis yang lain, orientasi politik beliau dan sebagainya. Itu saya rasa harus dipetakan. Betul. Kalau saya boleh beri satu contoh kebetulan alhamdulillah Cikgu Suratman masih ada. Jadi apabila saya buat biografi ringkas Cikgu Suratman, saya dapat tahu yang beliau ni sebenarnya terpengaruh oleh Pramudia dari segi penulisan. Dari segi camera effect dia bilang. The camera effect of Pramudia. You know? Ini dia ada. Kalau tanpa beliau, saya takkan tahu yang apa yang mempengaruhi cara beliau menulis. Dan apabila saya kaji karya-karya beliau, memang betul the camera effect tu jelas sekali. Jadi inilah pentingnya kita tangkap mereka kalau boleh. Seperti mana kita faham bahawa Cikgu Latif juga kan Ya, pertalian Cikgu dia Latif. dengan Rendra sebenarnya. Yes, Ya. yes. Jadi mau tidak mau apa yang dia terkesan dari Rendra itu terselit, tercermat masuk dalam tercermin dalam puisi-puisi beliau. Dan Rendra adalah tokoh besar. Benar, benar. Kan? Tentu ada sesuatu di situ yang dapat kita tahu dari beliau daripada Cikgu Latif mengenai dengan Rendra. Beliau juga bertemu dengan Pramudia. Saya rasa. Pasti. Ya, jadi saya sangat-sangatlah berharap kalau boleh. Saya juga berharap ada institusi yang dapat melakukan. institusi paling tidak berapa anak didik di kampus yang membuat di peringkat pasca sarjana Saya. memberi masa peringkat masters atau PhD yang duduk dan mengkaji tokoh tokoh pemikiran bukan sekali. teks saja, Betul tokoh sekali. pemikiran dan sumbangan Saya rasa ini walaupun nampak simple topik macam ini, tapi ini yang paling berat nak dilakukan. Betul sekali. Betul sekali. Kalau boleh kita turn back the clock, boleh nak buat balik hal-hal seperti ini. Baik, teman-teman, saya rasa ada tak kalau soalan satu lagi? Baik, kalau tidak ada soalan, saya tahu bahawa Pak Harun ini adalah orang yang bertubi-tubi menulis tentang anak-anak muda. Dan saya ingin baca petikan beliau tentang anak-anak muda. Ini agak menarik kalau kita perhatikan. Harapan beliau pada anak muda. Pemuda-pemudi di negara-negara yang merdeka dan maju berkewajipan yang terutama melengkapkan diri untuk memenuhkan kerusi-kerusi atau tempat-tempat yang akan dikosongkan oleh orang-orang tua negaranya. Apakah kelengkapan yang terutama bagi pemuda-pemuda itu? Ialah pemuda mesti berpelajaran, pemuda mesti sihat, pemuda mesti insaf dan bersedia menyerahkan diri raganya untuk bangsa dan negaranya. Pemuda mesti tidak malu membuat dan memenuhkan kerja-kerja yang boleh memberi faedah kepada dirinya supaya boleh berhidup, tidak menyusahkan kepada orang tuanya. Pemuda kita sekarang mahulah jangan lengah mempelajari hal membaiki ekonomi, berniagalah walaupun kecil. Walaupun menjual goreng pisang atau air batu, kacang goreng seperti mana yang diperbuat oleh pemuda-pemuda asing yang sentiasa terpampang di hadapan mata kita. Ditulis tahun 30-an itu menyuruh supaya yang muda-muda ini tampil. Dan dia juga selain itu saya nampak ada kritikan terhadap bagaimana anak-anak muda zaman kolonial yang tidak diberikan kemudahan pendidikan. Dan itu satu kritikan yang sangat tajam. Baik, saya rasa ada satu lagi di sini daripada saudara Hidayat Malik. Pada pendapat doktor, pasti anda lah bukan saya, apakah hala tuju pada semangat kebangsaan dalam erti kata race dan nation atau country dalam menempuh masa depan? Apakah hala tuju pada semangat kebangsaan dalam menempuh masa depan? Nak dibawa ke mana ni agaknya lah, gitulah. Hala tuju. Hala tuju. Semangat kebangsaan. Macam mana ya? Ini satu soalan yang
Sukar juga nih Ya. kalau nak dicermati. Saya rasa kalau hala tuju bagi semangat kebangsaan ini Ya. sebenarnya tentulah for the nation lah kan. Mm-mm. For the nation, for the country and for the nation. Ya. Kan maknanya untuk bangsa dan negara. Mm-mm. Itu yang pentinglah untuk kedua-duanya sekali kan, semangat itu Mm-mm. yang harus kita pupuk ya. Mm-mm. Kita tidak haruslah memupuk semangat kebangsaan untuk bangsa saja, itu salah. Ya. Itu tidak tepat ya. Ya. Kerana bangsa wujud dengan negara Mm-mm. dan negara juga akan wujud dengan bangsa. Mm-mm. Jadi bagi saya hala tujunya itu ialah hala tuju progresif pembangunan bangsa demi menyumbang kepada pembangunan negara. Ya. Itu saya lihat di situ. Dan bangsa ini bukan etno ya. Ya, bukan Bangsa ini mungkin kewarganegaraan yang Yes. orang yang ada dalam betul. negara Betul. itu. Jadi Itu dia ya. kita ambil falsafah Harun itu sendiri yang Mm-mm. bersifat multiculturalisme. Ya. Itu yang penting di situ. Ya. 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 Sebab kalau masih kita tersendat dengan takrif etno itu sebenarnya adalah jalan kejumudan yang sangat merugikan. Kerana kalau kita lihat apa pun kita lihat Mm-mm. dalam konteks negara Singapura khususnya, Ya. setiap bangsa itu sebenarnya dia seperti satu scaffold. Mm-mm. Dia saling menyokong sebenarnya. Ya. Dan kerana saling menyokong itulah yang dapat memastikan dia menjadi satu tunggak yang kuat untuk memastikan Singapura terus di atas. Benar. Itu yang saya lihat. Ya. Kalau satu bangsa saja wujud, dia tidak akan. Jadi pada awal pandangan politik Pak Harun yang nasionalis itu pada mulanya tadi ada elemen etnonya, tapi lama kelamaan kematangan politik itu melihat bahawa keragaman pada Singapura dan Melaya itu ya memerlukan takrif yang inklusif. Betul. Ya, saya rasa itu yang kadang-kadang teman-teman kita yang bersungguh-sungguh nak mengangkat ya persoalan-persoalan Melayu tak pandang apa yang diangkat oleh Betul Pak Harun sekali, di situ. betul sekali, Akhirnya kita betul terperangkap sekali. dengan nasionalisme yang sangat chauvinis ya, dan akhirnya pada ya hal-hal yang malahan berbau fasis nanti. Ya. Baik, teman-teman, saya rasa ya kalau nak bicarakan Pak Harun ni ya, saya rasa sampai malam ni pun ya tak habis sebab karya beliau banyak ya. Dan karya beliau berkenaan dengan Simpang Perenang itu adalah satu karya yang sangat membuka mata. Ya, kemandirian sebuah masyarakat yang boleh keluar daripada kemelut kemiskinan. Ya. Dengan kerja kuat, ya, dengan usaha, dengan ada keberharapan, pada masa yang sama juga tidak naif pada politik persekitaran. Struktur persekitaran. Ya, sebab dia bukan sekadar menyuruh-nyuruh supaya kerja kuat, ya, kadang-kadang yang selalu kita dengar, tapi tidak memahami tentang latar sosiopolitik yang telah membenarkan kemiskinan itu. Ya. Jadi Pak Harun ini dalam Simpang Perenang itu, saya masih sampai sekarang mencari kenapa disebut Simpang Perenang. Ya. Dengan itu saya biarkan para, ya, saya tak tahu Cikgu Pichi ada jawapannya tidak, saya dah tanya banyak cikgu-cikgu senior, apa itu maksudnya Simpang Perenang, kita biarkan kepada para pendengar kita di luar sana supaya malam tidak boleh tidur ya memikirkan apa maksud Simpang Perenang oleh Pak Harun Amir Rashid. Ya. Dengan itu teman-teman ya sedikit ya pemaparan kita berkenaan dengan bukan saja sikit lah dah banyak sebenarnya pada tokoh kita ini, dan izinkan saya membaca sebuah sedikit saja ya puisi beliau supaya memberi kita satu semangat. Keratan dari puisi beliau disebut begini: setelah lepas gelap gelita, setelah lepas ribut topan, setelah lepas azab derita, datanglah cahaya terang di hadapan. Itulah cikgu, seorang guru bangsa yang memberi harapan kepada bangsa dan negaranya. Ya. Moga almarhum cikgu besar kita ini dirahmati Allah dengan segala kerjanya. Ya, Al-Fatihah. Dan sama-sama kita mengambil teladan daripada kesungguhan dan idea-idea yang telah beliau bangunkan. Ya. Dengan itu teman-teman, terima kasih pada pihak MAC, Saudara Jamal yang mengusahakan, dan tim daripada vendor kita yang sudah sedia untuk merakamkan ini. Moga-moga ke depan nanti kita berjumpa lagi dalam siaran dan waktu yang lain. Ya. Dengan itu sekian saya tutup
forum kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Dr. PJ. Teman-teman kat rumah tu tolonglah ya tepuk sedikit untuk Dr. PJ. Moga-moga kerja Dr. PJ ini juga dirahmati Allah. Sekian. InsyaAllah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih dan selamat petang.